Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita dalam babul ikhlasi wa ihdarin niyah, masih lagi dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah selepas al-fath, yakni pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah, tetapi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, apabila kamu dikerah untuk keluar berjihad, maka keluarlah kamu. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebut, jelaskan bahawasanya selepas pembukaan kota Mekah tidak lagi ada hijrah. Setengah orang telah salah faham terhadap hadis ni. Lalu apabila datangnya musim hijrah, pasal kita ada ma'al hijrah, Malaysia ni lain sikit, istimewa, satu-satunya negara dalam dunia ada ma'al hijrah. Apabila datangnya ma'al hijrah, ni pasal RTM ada, saya kena sebut lupa. Tidak ada dalam agama ni yang dikatakan upacara doa awal tahun dan akhir tahun. RTM kena share cepatnya ni, supaya rakyat boleh dengar. Dengan ini maka mufti boleh mengisytiharkan segala upacara awal tahun dan akhir tahun yang dibuat doa khas dan ibadat khas tidak pernah datang daripada tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Kalau ada boleh ke sahabat dulu. Tarikh hijrah ni pun sebagai penentuan tahun ditentukan pada zaman Sayyidina Umar, bukan pada zaman Nabi pun. Tuan-tuan pun tahu dalam sejarahnya, kan? Sayyidina Umar yang berunding nak tentukan hari lahir Nabi ke, hari Nabi diutuskan ke, hari hijrah Nabi ke. Kalau ada awal dulu, awal tahun tu tentu dah tak bincang lah masalah ni. Tentu dah tak bincang. Hadirin mukminin sekalian, hadis ini ada setengah orang dia salah faham. Lalu bila datang musim hijrah, dia kata, tuan-tuan, zaman sekarang hijrah sudah tidak ada, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebenarnya walaupun hadis berbunyi demikian, tetapi ada satu bab dalam ilmu hadis yang selalu saya sebut, dan alhamdulillah secara kebetulan saya menulis PhD saya dalam bab ini, dia panggil sababu rudil hadis, sebab kenapa sesuatu hadis itu muncul. Dan saya menulis kitab juga dalam bab ni, sabab urudil hadis,
Dawabit wa Ma'ayir, bagi ustaz-ustaz yang boleh baca Arab, yang dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah Lubnan, Beirut, dan ada digunakan oleh beberapa universiti di negara Arab. Antara saya ingat, insya-Allah itulah antara buku yang paling awal yang saya tulis itu dalam bahasa Arab, yang membincangkan tentang sebab urut secara disiplin dan kaedah. Secara bukunya ada buku sebab urut, dia hanya himpunkan hadis tapi dia tidak menulis tentang disiplin dan kaedah. Ada satu bab yang dinamakan dengan sabab urudil hadis, sebab kenapa sesuatu hadis itu diucapkan oleh Rasulullah, ataupun berlaku, ataupun dilakukan oleh Rasulullah, ataupun diakui oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian hadisnya itu ada sebab, dan sebab itu sangat berkait dengan hadis, sangat berkait dengan hadis. Dalam erti kata lain, kalau tak faham sebab, salah faham hadis, salah faham hadis. Kita tuan-tuan, sebab ni buat cerita mudah, tuan-tuan, kita ada belajar sababun nuzul, sebab turunnya ayat Quran. Dekat-dekat lah, tapi dia dalam Al-Quran, dia lebih umum sikit. Sebab ni penting. Kita pergi tengok satu orang, pergi rumah dia, tengok hari itu dia marah, cengih, cakap dengan anak dia, angkat suara. Hang ni, dia kata, aku tak larat nak kata dah. Kita pun tengok dia, balik-balik kita buat kesimpulan. Dia kata, kita pergi rumah dia tu, rupanya dia ni orang jenis cengih. Kalau cakap dengan anak, suara tinggi, tengking. Kita pun balik cerita kat orang, jumpa dia tu, dia jumpa. Aku tak ada nak bercakap, aku tengok dia rupanya jenis cengih, cakap dengan anak dia, dia tengking, tak mau-mau. Lepas tu satu orang kata, lain benda hang cerita. Aku tahu orang ni bahasa dia lembut, cakap elok, macam mana yang hang cerita cengih? Rupanya kita tak tahu sebab. Hari kita pergi tu memang anak dia ada buat salah besar. Kalau dia tak marah, memang tak betul sebagai bapa, dia marah. Cara kebetulan kita pergi ambil tang marah, kita tak ambil tang sebab. Lalu kita salah memahami tentang individu berkenaan, ataupun diri orang berkenaan. Tuan-tuan faham maksud saya? Nabi SAW ada beberapa tindakan baginda, jika kita tak faham sebabnya, maka salahlah kita faham hadis. Umpamanya, dalam ilmu dia panggil kita memaham kontekstual hadis itu. Hadis itu di dalam apa konteks dia diperkatakan. Kita memahami pasal apa. Umpamanya hadis ini, la hijrata ba'dal fath. Jangan kamu hijrah, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebab apa Nabi kata benda ni? Sebab dia kerana hadis ini dilontarkan, disebut oleh Nabi setelah Nabi berjaya membuka kota Mekah. Mekah yang dahulunya Darul Kufur, negara kufur, kerana dikuasai oleh kaum musyrikin, telah bertukar menjadi Darul Islam, telah bertukar menjadi negeri Islam. Maka Nabi kata pada orang Islam masa itu, yang sebelum tu mereka diarahkan supaya berhijrah, meninggalkan Mekah menuju ke Yathrib atau menuju ke Madinah. Yathrib tu nama lama, Madinah An-Nabawiyah. Setengah ulama tak apa suka disebut Madinatul Munawwarah, maka kita sebutlah Al-Madinatul Nabawiyah, Madinah Nabi, bandar Nabi. Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Banyak bandar yang bercahaya ni. Banyak juga bandar yang mempunyai nilai iman, tetapi tahta muka bumi ni bandar Nabi satu saja, Madinah tu. Bukan salah, tapi kata mereka eloklah disebut Al-Madinatun Nabawiyah, Madinah Nabi. Madinah Nabi. Mereka disuruh hijrah daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Bila Nabi dah jadikan Mekah sebagai Darul Islam, negara Islam, maka tak perlulah mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tujuan berhijrah ialah meninggalkan daerah kufur yang menindas agama, membawa diri dan agama kepada daerah yang selamat agama. Wajib tuan-tuan.
Wajib. Kita katakanlah duduk satu negeri, sebab tu kita tak boleh kita duduk di negeri orang Islam elok-elok, di bawah umat Islam, kita pindah pergi negara kafir tanpa suatu sebab sehingga menyebabkan agama kita susah, kita nak pegang dengan agama jadi payah saja. Kita pergi pindah, kita salah, dosa kita. Lepas tu kita buat alasan, aku dah duduk tahun ini susah lah, nak semayang pun dia tak bagi dah. Kita berdosa kerana kita telah membawa agama kita ke dalam masalah. Sedangkan hijrah, dia suruh kita lari daripada masalah menuju kepada tempat yang boleh diamalkan agama. Sebab dulu mana-mana kawasan yang pemerintahnya menindas orang Islam dan orang Islam ada ruang untuk berhijrah, mereka hendaklah berhijrah masuk ke dalam kawasan orang Islam. Melainkan jika mereka rasa kalau mereka hijrah ke semuanya, tanah berkenaan diambil oleh orang kufar, mereka tak buatlah. Tapi jika ternyata daerah itu telah dikuasai sepenuhnya oleh kekuatan kufar, ruang untuk berjihad sudah tidak ada. Kalau tunggu pun hanya menunggu mati sahaja dan menunggu penyiksaan. Ketika itu seseorang diperintahkan berhijrah seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat, meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Bukan tanda bacul, tetapi manusia ada dua pilihan. Di antara dia mati tanpa dapat mempertahankan sama sekali diri dan agamanya, dengan dia bergerak tinggal, meninggalkan tempat berkenaan, menuju ke tempat yang lain, kemudian dia dapat membela diri dan agamanya dan membina kekuatan baru seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah kemudian menyerang semula kota Mekah. Itu lebih mulia daripada kita mati percuma dengan tak dapat bertindak apa-apa. Hadirin mukminin sekalian, maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lafazkan hadis ini dalam keadaan baginda telah mendapat kota Mekah menjadi negara orang Islam, negara Islam. Maka Nabi habaq pada orang ramai orang Islam, tak payah hijrah dah. Itu maksudnya. Tapi kalau sekiranya negeri kita apapun orang Islam zaman ni, dia duduk di Soviet Rusia seketika dulu ditindas, dia duduk di China umpamanya, dibunuh dia, dan ada ruang untuk dia berhijrah ke negeri yang tak menindas agama dia, maka dia kena hijrah. Dia tak boleh kata Nabi kata hijrah tak ada dah. Tak. Nabi kata untuk orang Mekah yang negara mereka telah menjadi negara Dar Islam. Hadis ini ada konteks. Konteks hadis ini penting. Itu yang saya sebut, tuan-tuan barangkali selalu dengar. Ada hadis Nabi larang untuk kita, Nabi suruh apabila ahlul kitab memberi salam kepada mereka, kepada kita, faqulu alaikum, ke atas kamu. Jangan duk kata assalamualaikum wassalam. Semalam saya cakap dalam TV, ada seorang tokoh telefon, dia kata, Syekh entah silap Syekh, Nabi kata alaikum. Anak kata tak tahu siapa silap, anak ataupun Syekh, tapi anak kata Syekh silap. Hadis tu ada konteks, dan Nabi bercakap dalam konteks Yahudi ahlul kitab pada zaman Nabi memang jahat. Bila mereka bagi salam pada Nabi, mereka kata assalamualaikum, bunyi macam assalamualaikum, assalamualaikum, maksudnya maut kepada kamu. Nabi kata waalaikum, ke atas kamu. Tapi bila mari satu zaman, kalau tiba-tiba orang bukan Islam kata assalamualaikum, dia tak macam Yahudi Madinah. Takkan kita kata, dalam hadis dia kata alaikum atau assalamualaikum, jawab balik maut kepada kamu. Setengah dulu, maka orang dulu-dulu setengahnya dia ajar, kalau orang bukan Islam kata assalamualaikum, kata assalamualaikum, maut ke atas kamu. Dia kata salam sejahtera kepada kamu, kita kata maut kepada kamu. Dia dalam hadis kata, kita kata hadis ini ada konteksnya.
Dia berkaitan dengan Yahudi pada zaman itu. Sedangkan Al-Quran secara umum menyebut, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu di tahiyah, disebut dengan satu tahiyah, tahiyahnya assalamualaikum ataupun selamat pagi ataupun selamat tuan, selamat tuan, salam sejahtera tuan, apa saja dia gunakan kepada kita, good morning, apa saja Quran kata wa idza huyitum bi tahiyah, apa saja apabila kamu diucapkan dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, jawablah yang lebih baik daripada dia. Quran kata lebih baik daripadanya. Quran kata apabila kamu diberi salam kepada kamu, jawablah dengan salam lebih baik. Dah. Quran kata apabila kamu diberikan dengan satu penghormatan kepada kamu, termasuk salam, whatever penghormatan, apa-apa penghormatan pun, tinggi ketamadunan Islam, tinggi peradaban Islam, dengan apa-apa penghormatan, jawablah yang lebih baik daripadanya, aurudduha, ataupun yang setara dengan dia, bagi balik banyak tu lah. Selamat pagi, selamat pagi. Orang hormat kita, walaupun kita bos, selamat pagi tuan, dia bukan orang bukan Islam, selamat pagi tuan, salah dari kita taklim Islam. Tak boleh kita tuan-tuan menyanggahi Quran. Quran kata wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan dengan satu penghormatan, jawablah yang lebih baik daripadanya atau balas yang setara dengannya. Bukan Quran kata wa idza sulimtum, atau apabila kamu diberi salam. Tak. Apabila kamu diucapkan suatu penghormatan, jawab penghormatan itu. Selamat pagi, good morning. Orang hormat kita balas. Suatu bangsa yang bertamadun, satu agama yang bertamadun, satu agama yang mempunyai nilai peradaban. Sebelum siapa-siapa menceritakan peradaban dunia ini, Islam telah meletakkan nilai penghormatan, adab sebagai suatu ajaran agama yang menentukan dosa dan pahala, yang mana dengan menjawab balik selamat pagi ada pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dah dia kata selamat pagi, tapi kalau dia orang Islam dia kena bagi salam lah kan. Tapi dia kalau bukan Islam selamat pagi. Kalau dia bukan Islam, dia main assalamualaikum tuan. Dia dengar ramai orang kata, dan ramai kata, kita pun waalaikumsalam. Karena itu saya sebut, bila kita tak faham konteks, maka orang akan kata teruk betul Islam ya. Bila orang sebut hormat kat dia, dia balas dengan cara maut kepada. Ini tak mungkin. Konteks ini penting. Dalam sebagian hadis Nabi menyebut innamal khamru min hataini syajaratain. Nabi SAW sebut sesungguhnya khamar daripada dua jenis pokok ni. Apa dia? Al-inabah daripada anggur, wan nakhl dan daripada kurma. Dua benda. Nabi kata yang dikatakan arak ni anggur dan kurma, dari anggur dan kurma. Bila kita kata, kalau kita pakai yang tu saja atas bunyi hadis tanpa mengetahui konteks hadis itu, maka kita akan anggap arak-arak yang lain yang tidak dibuat daripada anggur dan kurma okey. Nabi kata arak daripada dua ni. Nabi cakap dalam konteks orang Madinah. Arak bagi orang Madinah dua tu lah. Nabi kata arak ni dua ni lah, macam kita kata, pasal itu yang dikenali pada masyarakat Madinah. Sebab itu bila Nabi suruh orang keluarkan zakat gandum, zakat bali, walaupun dia tak sebut padi, tetapi padi termasuk, kerana qutul balad, makanan asasi negeri. Nabi cakap dalam konteks negeri Madinah, negeri Arab. Sebab itu kita kena tahu, ada hadis berkaitan dengan keadaan. Nabi kata, "Idza jaa ahadukumul ghaid fala tastaqbilul qiblah, walakin syarriqu aw gharribu."
Apabila kamu datang nak buang air besar, jangan menghadap kiblat, menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Ada negeri yang timurnya kiblat dan ada negeri yang baratnya kiblat. Tapi kita tahu Nabi cakap dalam konteks orang Madinah dan negeri yang sewaktu dengan Madinah ataupun sama dengan Madinah, yang timurnya tidak kiblat dan baratnya tidak kiblat. Maka yang penting kita ambil hadis itu, jangan menghadap kiblat, bukan pergi ambil timur ataupun barat. Nabi SAW sebahagiannya dia sebut seperti Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Siap sedialah menghadapi mereka dengan segala kekuatan berkuda, dari segala kekuatan daripada kuda-kuda yang ditambah. Dalam konteks zaman itu, the best persenjataan yang ada ialah kuda, pantas. Tetapi tentu zaman kita ia merujuk kepada kekuatan yang sama taraf zaman itu. Kalau kuda zaman itu, apa perkara zaman sekarang? Hadirin mukminin sekalian, ini dia katakan kepentingan memahami sebab hadis ini. Nabi SAW kata tidak ada hijrah. Tuan-tuan, tidak ada hijrah. Ni apa tuan-tuan? Hijrah daripada negara kufur kepada negara Islam. Daerah yang menekan Islam kepada tidak menekan. Ni kan ada orang tanya kita, saya ni kerja satu tempat Kelang, susah kadang-kadang dia tak apa mau bagi pergi sembahyang. Sedangkan kita ada berapa banyak pilihan tempat kerja yang lain, kita gagah tunggu di situ juga. Kita salah. Kalau kita tak semayang sedangkan kita tak darurat, banyak tempat lain lagi, kita telah menzalimi diri kita dan agama, dan kita berdosa. Kita boleh berhijrah pun, dan hijrah memainkan peranan penting untuk orang yang nak baiki diri dia, yang kita sebut dulu. Tuan-tuan, ramai orang ni dia teruk pasal kawan rakan dia dah regu dah. Sebab tu Nabi SAW bila dia ajak orang supaya nak ubah perangai ni, dia suruh tinggal kawan. Tuan-tuan baca tu hadis yang saya sebut, itu 99 orang yang bunuh 99. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia tanya, fasa'ala an alimin fadulla ala rahib. Dia tanya, ada tak satu orang alim ku nak tanya tentang hukum, nak tanya masalah. Orang awam ni tuan-tuan, bila sebut kata orang alim, sama zaman Bani Israel itu pun, dia sangka hak kaki duk ibadat main masjid kerap tu jadi orang alim, walaupun tak tahu ke punca. Kadang-kadang baguslah main masjid tu kan, tapi kadang-kadang ilmu tak ada, duk kuat ibadat ilmu tak ada. Sangkaan orang ramai itulah orang alim. Lalu orang kata, hampir tanya dia tu, tapi ya dia ni, dia tanya, qataltu 99 nafs fahalli min taubah. Aku bunuh 99 nyawa, boleh taubat kan? Dia kata, oh 99 nak bunuh dia tak? Ish, tak ada lah, Tuhan apa pun tak ampun lah. Dia satu orang gangster, dia dengar kata tak ampun, barang dia naik, marah dia naik. Dia buat keluar pedang dia bunuh kon tu bagi cukup 100. Alang-alang kat mana pun tak ampun dah kan, bunuh kon tu. Pagi kau ni mati dengan tok-tok pakai tok-tok lebay ni pun mati tak? Manusia ni oleh kerana ada niat dia nak baiki diri, dia duduk jalan, dia fikir hadis sahih riwayat Bukhari. Dia duduk fikir, kata baru tanya seorang, barangkali kau tanya orang lain bunyi lain kot. Fasa'ala an alim, dia pergi tanya, pergi kampung lain pula, ada orang alim, orang pandai kat hamba. Akhirnya orang tunjuk ke dia satu orang alim sungguh. Tanya dia tu, dia tak, aku bunuh 100 orang, boleh tak buat dia tu? Orang alim tu, dia tak kata boleh kot, insyaAllah kot. Dia tak kata macam tu. Apa dia kata? Ma yahullu bainaka wa baina taubah. Apa
benda yang menghalang hang dengan taubat. Tak ada benda yang halang hang dengan taubat. Taubatlah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Oh, dengar syok dah. Boleh kata boleh. Lepas dia suruh taubat, dia alim. Bukan saja dia tahu hukum, tapi dia tahu menyelesaikan masalah orang, psikologi orang, masalah kejiwaan manusia. Boleh memberikan alternatif kepada manusia. Apa dia nak kata? Idhhab ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Hang pi ke negeri sekian-sekian, kerana di sana ada orang yang ibadat, taatkan Allah Ta'ala. Hang taat pada Allah Ta'ala dengan mereka. Jangan balik ke negeri hang, tu negeri jahat. Kalau hang nak taubat, hang duk tunggu dengan kawan lama ni, tak makan taubat. Berasa nak taubat tak mau duk merapu dah. Tempat merapu kita lepas pukul 8 pagi, 9 pagi kedai kopi. Mai hari ni aku nak baik oi. Oh, bunyi oh. Aku tak mau dah. Benda-benda tak elok ni tak mau cakap dah. Janji tapi pi duduk dengan geng-geng tak elok tu juga. Boleh sabar setengah jam lagi dia jadi tekong. Dia mesti tinggal orang yang menjadi masalah. Hatta anak kita. Kalau kita tahu dia ada kawan yang masalah, kalau dia kena pindah sekolah. Pi cari kawan baru untuk dah. Jangan dia pi buat masalah baru sudah. Cari kawan baru untuk dah. Maka di situ adanya peranan, iaitu peranan hijrah, kepentingan hijrah. Kepentingan hijrah kepada suatu tempat yang baik daripada suatu tempat yang tak baik kepada suatu tempat yang baik. Kena tukar awal-awal betul. Okey, masih bunyi. Maka adanya bab yang dikatakan hijrah daripada satu daerah yang buruk kepada daerah yang baik. Juga ada bab yang dikatakan hijrah daripada negara kepada negara yang lain, dan ini termasuk dalam suruhan Allah Azza wa Jalla. La hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah selepas fatah. Fatah ni pembukaan kota Mekah seperti mana yang kita sebut. Cuma Nabi namakan buka kota Mekah tu bukan penaklukan. Nabi namakan fatah, pembukaan. Sebab itu dalam Islam ni kita tak nama penaklukan Islam, kita panggil pembukaan Islam. Islam buka, dia panggil Futuhat al-Islamiyah. Dia fatah, dia membuka, dia memberikan hidayah. Apabila Islam berperang, Islam tahu pedang tidak boleh memaksa orang beriman. Tetapi apa peranan pedang, apa peranan senjata? Ia boleh berperanan untuk menghalang orang-orang yang ganggu orang beriman. Tuan-tuan, iman ni Islam tak paksa. Clear tuan-tuan, dengar clear? Tuan-tuan yang belakang dengar clear? Jelas kan? Jelas. InsyaAllah kita mungkin selang-seli pasal masjid ni dia terkenal tak apa jelas. InsyaAllah kita selang-seli masjid Arab. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, iman sesuatu benda yang tak boleh dipaksa. Maka Islam tak paksa. Sebab tu dia la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Benda yang bersifat, saya sebut hati, orang Melayu sebut, benda yang bersifat jiwa dia tuan-tuan, tak boleh dipaksa. Sebab tu kita tak boleh paksa orang cinta kita. Mana-mana negara yang cuba paksa rakyat cinta pada dia, bodoh. Tak mungkin tuan-tuan. Mana-mana lelaki yang paksa perempuan cinta pada dia, bodoh. Ini cinta ni bukan boleh paksa. Hang cinta kepada aku, baik hang cinta. Tak mungkin. Cinta ni dia datang, dia dibentuk dalam jiwa manusia dengan kehendaknya sendiri. Benda ni warna hitam. Saya angkat tuan-tuan. Ni warna apa tuan-tuan? Tuan-tuan hitam. Siapa yang percaya warna ni hitam, dia mati. Biar dia, lebih baik tuan-tuan kata dia putih.
bubuh ambil parang buah kat tengkok, putih ke hitam. Tuan-tuan berkata, putih sungguh, melepak tuan-tuan. Kata kat mulut dia, tapi hati tuan-tuan kata gila dia ni. Benda ni hitam kan, benda hitam. Maka agama tak mau manusia munafik. Kita kata hang beriman, hang percaya Islam benar, dia tak percaya. Tapi oleh kerana kita paksa dengan kekuasaan, lalu dia kata, oh betul lah, tak ada lah agama lebih betul daripada Islam. Tengah hatinya tidak, hatinya tak percaya. Apa faedahnya tuan-tuan? Tak ada faedahnya. Maka Islam tak paksa. Peperangan dalam Islam, Islam tak pernah paksa satu orang pun menganut Islam. Tak ada. Tak ada orang yang dipaksa. Setiap orang bebas di atas agamanya. Cuma peperangan itu berlaku apabila negeri berkenaan mengancam Islam, seperti Mekah dia mengancam Madinah, ataupun kerana adanya orang yang nak pada Islam ia ditindas. Maka peranan peperangan hanyalah menghalang tangan-tangan yang menindas orang lain saja. Nabi tak paksa. Sebab itu dalam Islam apabila orang dah nak berlaku peperangan, apa dia buat? Dia buat beberapa step. Seperti hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa dia buat? Yang pertama, dia suruh orang negara berkenaan, dia hantar mesej dakwah. Jadi tentera Islam akan berikan mesej dakwah pada dia. Itu yang tuan-tuan dengar cerita Samarkand yang terkenal lah, di Uzbekistan. Tuan-tuan barangkali tuan-tuan selalu dengar cerita di Uzbekistan. Sekarang kita Uzbek kan tuan-tuan, pergi kapal terbang Uzbek, di Uzbek. Uzbekistan dulu Islam masuk ke situ, daerah Samarkand, daerah Sindh, daerah-daerah tu tuan-tuan. Bila Islam masuk, tentera Islam depa kaya, depa ada macam permata, hasil khazanah negeri depa banyak. Bila tentera Islam tentera Islam takut bila bagi satu mesej kata dakwah, seru kepada Islam, puak-puak ni takut. Bila takut, pemimpin-pemimpin ni akan perlesap segala harta khazanah negara, buat lari habis. Lalu bila masuk ke dalam negara kosong, dia timbul dalam pemikiran tentera ni, lalu dia serang tanpa dia bagi mesej dahulu tentang dakwah Islam. Di Uzbek dia serang tu. Bila serang macam tu, rakyat tak tahu apa, memang kalah lah. Tentera Islam kuat, kalah. Dapat negara tu kat tentera Islam, bentuk kerajaan Islam. Tapi bila lama sikit mereka duduk, puak-puak tu dia lama-lama dia faham Islam. Dia kata rupanya cara-cara Islam mereka serang negara kita itu ni salah. Mereka tak ikut peraturan. Dia pandai, geng-geng agama dia jadi pandai. Dan dia tahu kerajaan Islam adil kepada Islam dan juga kepada bukan Islam. Mereka hantar perwakilan pergi ke Damsyik, Syria. Uzbek ke Syria tak tahu apa bulan dia nak sampai, puluh hari sampai, puluh hari lah dia makan masa. Dia naik dulu kenderaan sampai zaman pemerintahan Omar bin Abdul Aziz. Bila dia sampai, wakil tu sampai, dia cari di mana istana Omar bin Abdul Aziz. Dia tunjuk dia istana dia, satu rumah buruk ya, dia duduk. Dia kata hampa jangan duk main buat nanya kat aku ni main jauh ni. Dia kata buat nanya apa, rumah sungguh rumah khalifah. Takkan khalifah rumah macam tu, no, tentera dia 10,000 seluruh dunia dah tawan suku dunia dah. Betul itu rumah dia. Tanya orang lain pun, oh itulah dia dah, tu khalifah. Dalam sejarah tulis dia pergi, dia tengok dekat, dia tengok Omar Abdul Aziz sedang tolong isteri dah kerja rumah, masa rehat dia tolong. Dan dia tengok satu orang pukul anak Omar bin Abdul Aziz, luka, cedera. Dan dia tengok Omar Abdul Aziz minta sikit makanan bagi pada budak yang pukul tu. Bila dia dekat, dia Omar Abdul Aziz kata kat orang tu, budak ni anak yatim ni, dia ni pak tak ada, pukul anak saya tak apa, kesian kat dia. Dia tengok bagus khalifah ni. Lepas tu dia cerita pada khalifah, dia kata dia pun tak confident lah tengok khalifah macam tu ya.
duk tolong dapur lah. Boleh kira ke ni? Dia pun kata ceritalah masalah, buat pengaduan. Umar bin Aziz masuk, ambil pen, tulis atas surat lebih kurang 2 baris 3 baris, ambil cok khalifah, bum, cok. Suruh qadi besar Samarkand bicara balik kes yang didakwah. Lipat OP. Sampai patah balik 40 hari tak sampai orang dia, apa cerita? Tak ada lah. Aku ingat dia nak respon bagus, dia buat surat macam ni. Dia pun tapi dia tuju kepada hakim, ketua hakim di Samarkand. Dia hantar pergi hakim tu siang. Hakim tu buka, dia baru tahu. Dia panggil kepala tentera semua yang takluk Samarkand, dibicarakan di Mahkamah Islam. Segera bicara. Betul ke hamba masuk dulu tak bagi amaran penduduk Samarkand dengan la ilaha illallah dan seru kepada dakwah Islam yang bersih? Dia kata kami takut dia belah lari. Hampa karut macam tu. Kata sejarah, hakim jatuhkan hukuman, hakim Islam, mahkamah Islam, negara telah jadi negara Islam, supaya tentera Islam keseluruhannya hendaklah keluar daripada Samarkand. Tidak menjelang waktu pagi esok, melainkan didapati sudah tidak ada lagi tentera Islam di bumi Samarkand. Lalu hantar surat semula supaya mereka menseru kepada la ilaha illallah. Penduduk Samarkand tak jawab. Tentera Islam masuk, kali ini mereka keluar bukan nak perang. Mereka semua menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentera yang mukjizat hebat, dia kata. Dah masuklah ke negeri orang, keluar balik kerana tak mengikut peraturan yang Islam mau. Contoh dan teladan ini menjadi mukjizat sejarah yang menyebabkan Islam berkembang pantas dalam dunia ini. Tuan-tuan, ia hanyalah kenangan sejarah, tetapi apa yang ada pada hari ini umat Islam semuanya memalukan. Daripada orang bawahan sehingga atasan, dalam dunia Islam penuh memalukan. Kitalah bangsa yang tidak berperaturan, kitalah umat yang tidak ada disiplin, kitalah negara yang miskin dan mundur, kitalah negara-negara yang tidak tolong antara satu sama lain, kitalah bangsa yang ditindas, kitalah bangsa yang tidak ada peraturan sama sekali. Ekonomi kita dicengkam oleh orang lain, sedangkan khazanah negara Islam kaya raya. Kita nak bawa dan nak cerita pada dunia Islam adalah agama yang hebat, seperti mana Umar Abdul Aziz membawa benderanya. Inilah beza antara kita dengan mereka. Kita meninggalkan Islam, mereka buat Islam seperti hakikatnya. Maka pembukaan peperangan dahulu dinamakan dengan futuhat. Kita hilang. Hampir 1000 tahun Islam menguasai India. Islam menguasai India, masuk ke dalam India, ada kesan-kesannya pun, tapi akhir daripada penyelewengan, hari ini negara berkenaan menjadi milik Hindu dan orang Islam ditindas. Di mana futuhat? Di mana pembukaan? Syaitan Amerika menyerang Somalia dengan tanpa sebab musabab, dengan berani, oleh kerana yang berada di Somalia ialah umat Islam. Dia hantar tentera dia bom daripada atas, dan dunia Islam tak boleh kata apa-apa. Umat Islam Somalia mati bergelimpangan. Sudahlah dan mereka miskin, mereka dibom oleh mereka kerana pengganas. Apa yang diganas kamu tak tahu. Selagi Dajjal besar itu tak dijatuhkan dalam dunia ini, maka orang Islam, dan selagi orang Islam berada dengan kualiti yang ada sekarang ni, membicarakan soal titik bengit,
Kita cuba lontar persoalan-persoalan besar. Ada seorang abang apa tu, kalau duk bincang masalah keluar tu tak habis-habis. Kata Mufti Perlis tak faham bah. Orang ajak hampa bincang soal yang besar, bukan soal suara perempuan aurat ataupun tidak, boleh masuk baca Quran ataupun tidak. Orang tak ajak yang tu. Ini bila bagi peluang aurat ataupun tidak, aurat ataupun tidak. Suara perempuan ni kalau aurat, kalau orang kita telefon dia tak boleh jawab. Kita pergi rumah, Assalamualaikum kak, abang ada rumah? Dia kena buat isyaratnya. Pasal kalau cakap haram aurat. Takkanlah kita dalam suasana nak membina kekuatan kenegaraan. Ini ya. Itu yang saya sebut tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan, apabila kita sebut tentang negara Islam, saya tak berpihak pada sesiapa, tapi sebut tentang negara Islam. Orang selalu apabila sebut negara Islam ni, orang bukan Islam, dia akan faham yang dikatakan negara Islam, mereka akan dipaksa tudung. Kalau tak tudung akan disebat. Akan ada tengok berjalan kat tepi jalan, tengok ada tangan gantung baru kena potong. Api pula jalan sengaja, ada orang kena diikat, disebat seperti rotan dari belakang dia. Polis berada di mana-mana. Itulah negara Islam pada gambaran orang bukan Islam. Islamic State. Dan pada sebahagian orang bukan Islam, ustaz dan lebay ni pun apabila ceramah dalam negara Islam akan dihukum, hukum dan hukum. Sedangkan negara Islam Allah Ta'ala sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Tuhan cinta, negara yang rahmat, negara yang bersifat kebajikan, tolong menolong antara satu sama lain, yang miskin dibantu, yang fakir ditolong, yang zalim ditahan, kebajikan rakyat dijaga. Kata Sayyidina Umar, jika seekor kambing tersesat jalannya di Baghdad, bimbang Umar ditanya oleh Allah, mengapa engkau tidak membaiki jalannya? Janda-janda dibela, wanita dibela, keadilan harta benda diberi secara sama banyak, rakyat hidup dalam keadaan kasih sayang, mulut rakyat terjaga. Tak boleh satu orang kata, woi anak haram, panggil pada satu orang. Kalau orang tu kata kita anak haram, kita akan dakwa dia di mahkamah, hang tuduh ibu aku melakukan zina, 80 rotan nak bagi kita belakang. Tapi dalam suasana kita setengah orang kempen dan negara Islam, dalam ceramah disebut anak haram. Kalau anda nak menegakkan perundangan Islam, anda tak boleh sebut tu. Anda menuduh ibunya melakukan zina, sedangkan anda tidak mempunyai 4 orang saksi. Dan banyak lagi benda-benda. Maksud dalam suasana negara Islam, negara yang bersih, semua orang hidup dalam kasih sayang, rahmat, tolong menolong. Ia memelihara agama, ia memelihara akal, pendidikannya maju, nilai pendidikannya tinggi. Dia mengharamkan benda-benda yang mengganggu akal. Ia memelihara maruah, manusia hidup dan harga moral dan harga nilai diri yang tinggi. Itu yang difokuskan. Masalah hukuman dan undang-undang tu persoalan kecil daripada juzuk kenegaraan yang besar. Tapi kita bila cakap sentiasa nak kemukakan hukum. Memang orang takut. Cuba kata apa yang dikatakan negara Islam? Negara yang rahmat, semua orang tolong menolong antara satu sama lain, rakyatnya bersifat kasih sayang, kebajikan diberi untuk semua, yang fakir dibantu, zakatnya diedarkan, wang negara diberikan kepada semua pihak yang ditindas. Oh, itu negara kita sebut yang itu. Tapi apa negara Islam? Kita akan memotong tangan-tangan. Memang orang takut. Jadi apabila orang buat kebajikan, orang bagi bantuan, orang tolong menolong, orang kata itu bukan Islam lagi. Islam macam mana? Kalau ada orang kena sebat,
80 rotan, 100 rotan, itu baru Islam. No. Islam kalau boleh dia merintah, dia tak mau bagi ada orang kena sebab. Kalau tak ada orang kena sebab, baru Islam. Tanda manusia tak melakukan kesalahan. Hadirin mukminin sekalian, maksud mesej saya, kita selalu salah kemukakan Islam. Masjid ni pun saya tegur banyak kali dah, masalah sah kanak-kanak tak salah saya main duduk belakang tu. Tak salah. Kita tak mesra remaja, kita tidak mesra kanak-kanak. Kalau kita dah berhimpun macam ni, tak apalah orang tua duduk di depan, berdasarkan ada itu tak apa, yang mana budak duduk belakang, elok-elok dah. Tapi dan dia masuk dalam saf, kita tak sorok keluar dah. Duduk di belakang, Nabi tak kata kanak-kanak duduk belakang. Nabi kata summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang selepas mereka, kemudian selepas mereka. Maksud orang alim, orang yang tahu hukum hakam sembahyang duduk depan. Lepas belakang tu kita atur lah, bukan kita asingkan saf kanak-kanak jauh ke belakang. Tak ada dalam Islam ni beretuh satu budak batai satu saf, tak ada. Ni elektrik apa punya dahsyat yang betul ni, tak ada benda ni semua. Bawa mereka dalam suasana supaya semua orang minat mereka masjid. Jadikan masjid tempat, masjid masih jadi semua tempat yang selesa orang datang. Tandasnya bersih, suasananya bersih, sembangnya berhubung dengan kasih sayang kaum muslimin, menolong yang miskin. Datang kuasa masjid tak boleh mukanya ganas dan garang, tak boleh. Mesti mukanya friendly, mesti bertanya khabar, cik daripada mana. Dia kata kami ni rombongan nak semayang, sila semayang dengan kita, jangan buat solat yang lain. Ada orang ni dia mai hari tu, dia mai apa, dia nak mai semayang singgah, orang semayang dah habis jemaah, dia semayang belakang dia, puak dia sendiri. Tak boleh dalam masjid. Satu saja jemaah. Habis kami nak qasar. Kalau anda ikut imam yang tamam, anda tamam bersama dengan imam. Tambah dua, sama dengan imam. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayat daripada Ibnu Abbas. Kalau kita jumpa, kalau kita tahu ada orang yang ni, kita nak suruh dia jadi imam tak apa. Siapa-siapa yang musafir, tuan syekh nak jadi imam, sila. Boleh imam pelawar dia. Dia semayang 2 rakaat, kita bangun, kita sambungkan semayang kita lagi 2 kerana dia orang musafir. Atimmus salatakum fa inna qaumun safar, kata Nabi. Sempurnakan semayang kamu, kami ini kaum yang bermusafir. Boleh. Islam cantik, cantik. Mari satu orang mari dalam masjid, dia pakai seluar, dia pakai apa, dia tak pakai baju Melayu, kita dah biasa saja. Mari remaja. Sebab tu kalau boleh masjid ni, macam saya kata, ni duduk di sini ni saya mengajar, boleh malam lain juga, tak ada kelas apa, suruh guru matematik pun duduk tang ni juga, main bubuh papaitan tu dia ajak budak-budak, dia pun ajar lah juga. Besok guru sains. Ini semua ilmu Islam. Jadi ada alasan mak bapak kena hantar mereka main ke masjid untuk belajar. Dan kita tak mau menjuzuk-juzukkan ilmu. Masjid mesti menjadi maju, pusat ilmu, pusat ilmu. Dan mesti dilarang daripada masjid semua kuliah yang merapu. Cerita-cerita dongeng mesti diharamkan dari masjid. Zaman Umar bin Abdul Aziz, dan ditangkap orang yang buat cerita dongeng dalam masjid ni. Sebab tu insya-Allah di Perlis ni kita akan cuba usaha pantau siapa saja lepas ceramah jual barang jaga. Ada penceramah ni dia jual barang, saya doktor apa tu dia jual barang dia. Saya jadi cerdik ni pun kerana makan barang sekian-sekian ya. Tuan-tuan beli ada di belakang kereta saya, penuh dah berjual. Cerdik tolong jual barang je lah. Walakin jihadun wa niyah, kata Nabi, tetapi jihad dan niat. Jadi kalau negeri kita dah jadi negara Islam, kita tak ada lagi hijrah, kita mesti ada jihad dan niat. Kalau kita tak berjihad, kita niat nak berjihad. Dalam arti kata lain, kita ingat, kalau sekiranya bumi Islam diserang, aku akan keluar berperang. Man mata, dalam hadis Muslim, man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang mati dia tak berperang pada jalan Allah Ta'ala dan tak ada niat nak perang, mati di atas satu cabang daripada nifak, munafik. Membayar tu. Kalau lah mati dia, aku kalau apa-apa ada orang serang negara kita ke, orang kafir serang ke, aku ingat aku nak belah. Aku tengok mereka neri teruk kan, belah. Aku ada sikit tanah aku beli ke Australia, mana aku belah dah. Hak jenis ni Nabi kata mati atas munafik.
Mesti dalam hati kita. Kalau orang tampil menyerang Islam, aku bela. Kalau orang takdirkan orang hantar aku pergi Palestin, aku perang. Kalau aku duduk di medan di mana umat Islam berperang dengan Amerika yang menceroboh wilayah-wilayah mereka, aku perang bersama dengan mereka. Mesti niat dalam hati orang Islam. Jika dia kata aku kalau jadi apa aku belah, aku ada duit sikit dalam bank baru belah. Tentu di antara dosa besar ni lari medan perang. Nabi kata wa idzastunfirtum fanfiru. Apabila kamu diminta berperang, maka hendaklah kamu perang. Perang ni ada beberapa keadaan fiqh dalam perang ni, fiqh. Satu jihad ni tuan-tuan, dalam banyak keadaan dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah maksud kalau sekiranya negeri itu diserang ataupun tentera Islam berperang dan pemerintah rasa bahawasanya hantar sebahagian pun dah cukup, tentera yang ada dah cukup. Kata siapa nak pergi perang pergi, kita mau 10,000. Kira-kira mai kita pergi daftar diri, kawan kita tak pergi daftar, ada yang pergi daftar, ada yang tak pergi daftar, cukup 10,000 tu cukup lah, kita tak berdosa lah, kerana fardu kifayah. Sebahagian dah buat tanggungjawab jihadnya ni. Cuma fardu kifayah ni kawan yang dihantar bila pi ke medan perang tengok tentera mai, dia tak boleh kata benda ni fardu kifayah, aku mai bahaya, aku nak balik tak boleh. Dan duduk di medan perang haram dia patah balik. Tapi sebelum nak pi ni, nak pi perang tak? Siapa nak pi perang daftar. Kalau pemerintah Islam buat macam zaman dulu, dia macam tu lah. Siapa yang pi fardu kifayah. Sebab apa? Pemerintah tahu bahawasanya tak perlu semua. Tinggal sebahagian. Fardu kifayah. Ini satu keadaan jihad begitu. Bukan semua orang yang diwajibkan pergi. Tapi ada dalam keadaan fardu kifayah itu kadang-kala jihad menjadi fardu ain. Bila jihad menjadi fardu ain, ada beberapa keadaan. Salah satu jihad menjadi fardu ain tadi, kawan yang mana dia ada duduk di medan perang tadi, dia tak ada, dia fardu ain tak ada. Dia wajib tunggu, jangan duduk lari. Dia tak boleh kata fardu kifayah, aku ingat nak balik lah, depa cukup lah, depa ada ni, tak boleh lari dah. Dan perang start, tak boleh lari. Yang kedua, katakanlah kita ini pakar, tuan-tuan pakar bom, tuan-tuan pakar senjata. Kerajaan tentukan fulan bin fulan diwajibkan untuk berada di medan perang sekian-sekian menentang kaum kufar kerana kepakaran dia. Kita kata, saya tak mau lah, dia kata saya tak boleh lah, dia kena pergi. Dia kata bagi orang lain tak ada, apa tahan seorang pakar. Nanya lah, kalau dia dah mentang-mentang saya pakar, saya nak kena. Dia kata dia tak boleh buat macam tu. Pasal kepentingan orang Islam duduk di tangan dia. Sesiapa yang ditentukan oleh pemerintah secara individu, orang lain tu memang diberi pilihan, hang tak boleh pilih pasal benda ni hang seorang yang pandai. Masa tu wajib fardu ain pada orang yang telah ditentukan di atas diri. Satu lagi bila fardu ain, bila negeri orang Islam diserang. Kata negara kita la samahallah, minta lindung daripada Allah Taala, diserang oleh kufar. Tak boleh satu orang kata aku tak mau lah. Bila diserang, bila diarahkan semua orang keluar berperang, maka wajib bagi setiap individu menggalas apa yang ada, lelaki dan wanita, orang tua-tua ada orang tak tua-tua, selagi dia mampu tanggung senjata berperang, hendaklah dia berperang mempertahankan tanah air kaum muslimin. Mempertahankan fiqh jihad ini kita kena ajak. Walaupun mereka tak mau, kita kena ajak. Dia perang dengan orang dia tak pergi ajak, kita kena ajak. Bukan bila kita ajak kita nak perang orang, tak. Kita ajak sebagai satu persiapan. Orang tanya, pasal apa dalam Islam ada jihad? Kenapa dalam Islam ada jihad? Ini menunjukkan Islam teroris. Kita kata tak. Islam satu agama yang lengkap, Islam satu agama yang sempurna. Dia bukan satu agama masjid, dia juga bukan satu agama jalan raya, dia agama keseluruhannya. Mana ada satu sistem yang lengkap tiba-tiba tak ada bab tentang pertahanan. Tuan-tuan, dalam Islam ada kenegaraan, kan? Ada bab negara. Adakah orang boleh tubuh negara tiba-tiba tak ada tentera? Kami nak tubuhkan sebuah negara yang tak ada tentera. Tak ada orang pernah buat benda ni atas dunia melainkan Yasir Arafat saja. Tuhan ampunlah dia tak ada lah, kan?
Dia buat negara tu sebab Israel bagi kuasa autonomi pada dia. Dia hanya boleh ada polis dan dia tak boleh ada tentera. Jadi polis untuk tangkap rakyat, tentera untuk perang orang luar. Jadi yang ditangkap rakyat Palestin je lah, kan? Tak boleh. Mana je negara walaupun dia mengamalkan sifat blok berkecuali ke, mengukuhkan hubungan diplomatik ke, tetap dia mesti mewujudkan kekuatan ketenteraan. Kerana dia tahu peperangan ini sama ada kita yang menceburinya ataupun kita diheret ke dalam kancahnya. Ramai negara tak mau perang tapi dia terpaksa berperang kerana orang serang dia. Adakah kalau sekiranya begitu dahsyat dan pentingnya peperangan, maksudnya betul bahayanya peperangan, tiba-tiba Islam sebuah agama yang lengkap, tak ada bab tentang perang pula dah? Tak ada bab cerita bab perang dalam Islam. Ini mustahil. Maka dengan itu bab jihad kita bagi tahu orang barat. Kenapa ada? Sebab sistem kami sistem yang lengkap. Kami ada sistem kenegaraan, mustahil kami tidak ada jihad. Tapi jihad kami bukan menyerang orang yang tak bersalah macam kamu buat. Jihad kami ialah mempertahankan wilayah dan tanah air kami, kepentingan umat kami, dan membela orang-orang yang ditindas, dan membela orang-orang yang dibunuh secara zalim, dan membela manusia yang dilanyak oleh kuasa yang zalim. Ini maksudnya. Nabi SAW kata, bila kamu diminta berperang, maka berperanglah kamu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Saya nak kena ke Johor tengok orang banjir. Pasal Mawi dah pergi, sekali dia kata ulama-ulama tak pergi pula. Mawi juga sampai dulu daripada kita kan. Saya ingat yang lain, negeri lain tak pergi lagi. Alhamdulillah perlih hujung pergi. Ya. Ya. Sama juga. Kita duduk dalam satu masyarakat mengamalkan bid'ah. Sedangkan ada tempat yang amalkan sunnah. Kita kena pindah pergi tempat sunnah. Sampai sunnah dia tak bagi peluang langsung. Pantang lintas sunnah dia marah. Ada orang, tuan-tuan, Tuhan ampun, tidak menjadi ahli bid'ah itu, kata para ulama seperti Qahtani dan seumpamanya, melainkan dia benci kepada sunnah. Walaupun dia tak kata aku benci kat Nabi, tapi bila kita kata Tok Syekh Rasulullah buat macam mana, apa yang tu dia kata. Padahal kita sebut nama Nabi tu, Syekh dia kata Nabi tak buat. Nabi tak buat apa benda ni, ulama buat. Secara, tonton, secara campur tolak, kita kira campur tolak tak reti lah. Satu amalan Nabi buat, satu orang selain daripada Nabi buat, agak-agak mana lebih bagus? Walaupun orang selain daripada Nabi tu kita habang bila apa jawatan dia pun, mana lebih bagus? Satu kita ikut sebiji macam zaman Nabi, satu kita ikut hak orang tokoh tambah. Ada orang kata boleh, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Kalau ikut hak Nabi confirm boleh. Tuan-tuan, amalan zaman Nabi kita ikut sebiji. Zaman Nabi misalnya tak ada zikir ramai-ramai macam ni, kita ikut sebiji macam zaman Nabi. Lepas tu ada orang berzikir ramai-ramai, kita kata tak boleh, Nabi tak buat. Dia kata ada syekh ada ustaz kata boleh. Ustaz ni pun bukan sebarangan juga. Oi, ramai, serban dia hebat, nak murid dia pun ramai. Tuan-tuan, nak kira nak murid ramai, tuan-tuan pergi ke Syria, ada syekh tarekat Syria, nak murid dia berpuluh ribu. Seorang tu nama Syekh Rajab, malah nak sebut nama dia. Dia mengajak Syekh tarekat, dia duduk sandak di sidang. Dia tanya Syekh Rajab, ya Syekh Rajab, madza ra'aita fil manam? Syekh Rajab, hang nampak apa tidak malam tadi? Mimpi apa? Ra'aitullah azza wa jalla, aku mimpi Allah Ta'ala. Tu dia. Anak murid dia bukan kata tu dia, dah, Masya Allah, Allah mengalir mata. Syekh tanya dah, kaifa wajhullah, macam mana rupa Allah Ta'ala? Tamam mislu wajah Syekh, sebiji macam muka Tok Syekh. Tu dia. Allah zikir punya syok. Anak murid ramai, serban besar, janggut hebat, jumpa tengah malam orang lari, tapi kita tak terima. Nak kira setakat Tok Syekh ke,
lebay banyak ke, dia ni hebat ke, orang kata duduk universiti itu hebat ke apa, kita lagi tak sama dengan Nabi, kita tak pakai dah. Hak hang amal ni ada orang kata boleh, tapi hak kami ikut macam sebiji macam zaman Nabi, tentu dah boleh. Takkan ada orang nak kata ikut macam zaman Nabi salah. Hak hang buat ni, hak hampa buat ni, ada orang kata boleh dan kita kata tak boleh. Maksudnya ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Kalau ikut sebiji macam Nabi, adakah orang kata boleh tak boleh? Tentu dah boleh. Dari segi kira bicara logik pun dah baik ikut zaman Nabi lah. Tak payah awak keluar dalil lagi. Kenapa yang hampir ikut hak ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh? Awak hang tak ikut benda yang confirm boleh, iaitu sebiji pada zaman Nabi. Kira bicara macam tu, tuan tak? Ni tak payah ilmu banyak lah untuk nak pergi berdebat kan. Kata hak Nabi buat macam ni, hak mereka buat, mereka kata macam ni pun boleh. Tanya mereka, pertama, antara hak ulama buat, yang orang nama ulama, dengan hak Nabi buat, antara dua ni mana lebih bagus? Tanya. Kalau dia kata sebenarnya ikut-ikut hak ulama lah bagus. Hak tu kata Assalamualaikum, aku tak mau meneruskan lagi lah. Aku tak mau dah kat ni kita setakat tang ni lah. Kalau dia kata dah hak Nabi bagus, kalau hak Nabi bagus buat Nabi. Dah orang kata hak ni pun boleh. Okey, hak ni pun boleh dan ada orang kata tak boleh. Hak Nabi ni adakah orang kata tak boleh? Semua orang kata boleh. Siapa hang tak mau? Pasal apa hang dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggal apa yang hang ragu kepada benda yang langsung tak ada ragu. Tapi congok macam tu pun kita tak mau. Ikut sunnah. Ada orang kata tak ramai sunnah ni, biar tak ramai. Pasal Nabi kata ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Islam itu datang dalam keadaan asing, orang kata tak, pelik, dan dia akan kembali dalam keadaan pelik. Fatubu lil ghuraba, untunglah orang yang dianggap pelik. Tak apa muslimin dan muslimat sekalian, kalau ada tempat yang amalkan sunnah, kita pergi hijrah pergi tempat sunnah. Tinggalkan tempat yang tidak sunnah. Ataupun tapi yang lebih baik kita wujudkan suasana sunnah, itu lebih kuat lah. Wujudkan suasana sunnah, kuatkan sunnah. Kita disuruh menegakkan sunnah di semua tempat di mana saja kita berada. Tanggungjawab kepada orang yang diberi amanah, fala sam'a wala ta'a. Kepada setiap orang muslim kena dengar dan taat, selagi mana tak diperintah pada benda maksiat. Kalau diperintah pada benda maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Orang perintah supaya ikut sunnah, benda tak maksiat, yang hampa tak mau taat, pasal apa? Tak mau taat pasal apa? Allah Ta'ala suruh taat kepada pemerintah dalam urusan yang baik. Nabi dalam wasiat yang akhir, Nabi kata taat, as-sam'u wa ta'ah walau ala abdin habasyin, walaupun untuk hamba Habasyi, taat kepada dia. Jika dia memerintah dengan kitab Allah, apa yang disuruh tu berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Bila orang suruh berdasarkan sunnah, taatlah. Hatta benda dalam ijtihad, tuan-tuan, kalau orang pemerintah suruh, walaupun kita tak setuju, tapi kita tak ada dalil, pemerintah bagi alasan, kita bagi alasan, benda tak maksiat, kita taat. Contoh, pasang lampu tengah siang, lampu motor, kita pun naik pening kan? Siapa tengah-tengah siang pasang lampu? Kita tak setuju lah, habis bateri motor kita. Tapi dia bagi alasan, dia kata bahawasanya keadaan kadang-kadang tak sama. Kalau nak suruh orang pasang, dia berbuka, dia tak apa ingat. Dan terbukti bila pasang tu, dia memang memberi kesan sikit sebanyak, orang perasan kemunculan motor. Dan banyak kadang orang pasang dan boleh mengurangkan. Kita pun tak ada dalil, dia pun, kita ada pendapat, dia pun ada pendapat. Cuma dia pemerintah, kita bukan pemerintah. Dalam benda ni kita serah urusan pada dia, kita taatlah. Kalau tidak biar benda, tentu kan? Kita taatlah. Benda yang tak ada apa, kalau pasang pun tak berdosa. Nak bising buat apa benda tu kan? Pasang pun tak berdosa. Kadang-kadang orang sengok, katakanlah satu tempat majlis anak kita, misalnya, tak ada lah di Malaysia, tak ada lah. Misalnya pergi ke sekolah, kata guru besar tak bagi pakai lebay putih, dia suruh pakai apa? Tak pakai apa tu, pakai songkok hitam. Kita tak payah pertegas lah, benda tu bukan wajib pun. Kerana benda macam tu mungkin dia ada alasan dia sendiri. Barangkali dia nak seragam kan, takut saat ni kau tu pakai yang ni, pakai kopiah, hak lain minta nak pakai congsang Cina pula.
Yang nu nak minta pakai apa pula. Jadi barangkali benda tu tak perlu sehingga nak pergi bawa ke mahkamah saman menyaman. Benda tak besar mana. Bukan dia kata jangan tutup aurat. Tu kita lawan pasal yang tu. Yang tu telah melanggar syariat. Jadi benda-benda yang seperti ini tuan-tuan, Islam ni sangat luas. Orang Islam ni macam tu lah. Ada benda-benda kadang-kadang hak lain tu dia taat sangat. Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala rahmati kita. Ya. Satu ucapan dan doa. Dan doa juga. Dia satu ucapan penghormatan sekaligus dia satu doa. Kita dilarang mendoakan keampunan kepada mereka setelah mereka mati dalam keadaan kafir. Istighfar untuk mereka. Tetapi kita tidak dilarang untuk mereka dapat hidayah. Kita tak dilarang assalamu supaya engkau dapat salam sejahtera. Kesejahteraan itu mudah-mudahan kau dapat Islam, kau dapat petunjuk. Kita maksudkan demikian. Mak kita kafir, kita doakan supaya dia sihat, tak salah. Kawan kita kafir, kita doakan supaya dia sihat, tak salah. Tapi dia mati dalam kafir, kita suruh Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Itu salah lah. Pasal kita langgar peraturan alam, peraturan Tuhan. Mati kafir masuk neraka. Melainkan dia tak sampai hidayah pada dia lah. Tapi adapun kita doa pada dia, kawan kita sakit, dia kata, lu doa sama gua lah. Lu pergi banyak kali semayang haji, doa sama gua lah. Gua sakit Kita pun kata, ya Allah sembuhkanlah fulan. Boleh. Apa salah? Islam benarkan kita beri duit pun pada orang kafir. Kalau depa sakit, depa miskin, kita bagi duit, dia minta tolong saya susah lo makan pun tak ada, lu bagilah sikit. Kita bagi dapat pahala, pakai pahala. Quran kata la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surah Mumtahanah, Allah Ta'ala tak larang kamu untuk melakukan kebaikan dan tuqsitu. Untuk melakukan kebaikan dan tuqsitu ni asal adil. Kalau adil terjemahannya kata para ulama tafsir yang tak apa tepat, kerana adil ni disuruh untuk orang jahat dan orang baik pun kita kena adil, untuk orang perang kita pun kita kena adil. Tapi Tuhan kata tuqsitu ni diterjemahkan kamu memberikan harta kamu, tolong, tak salah. Maksudnya Allah Ta'ala tak larang kamu membuat kebaikan dan memberikan, menolong saudara, menolong orang menolong dengan harta orang-orang yang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah suka pada orang-orang yang adil. Quran ayat lain Tuhan kata apa? Dalam cerita tengah perang dalam surah Taubah ayat 6, Tuhan kata apa? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di kalangan orang kafir musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindunglah dia. Tutup tengah perang sehingga dia mendengar ayat-ayat Allah, kemudian hantarkanlah dia ke tempat selamat. Tu dia. Bukan patahan cukup bubuh dalam penjara, tak. Dia tengah perang, dia kata saya minta maaf lah, saya tolong lindung saya tak mau dah. Ambil dia, lindung dia. Tuhan kata bagi dia dengar ayat Tuhan, kemudian dia agak dia tak mau, hantar pergi negeri dia hak selamat. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu mereka kaum yang tak tahu. Subhanallah. Kalau orang kafir dengar dia kena masuk Islam, Islam rahmat untuk mereka. Islam rahmat untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله.